pembangunan adat Melayu dan warisan serta pelancongan sejumlah 9.25 juta ringgit disediakan. Tuan Speaker, sebahagian besar negeri Selangor terletak di dalam Lembah Kelang. Ini memberikan kelebihan kepada Selangor untuk berperanan sebagai pusat pembangunan utama negara. Daerah Petaling, Kelang, Gombak, Ulu Langat dan Sepang merupakan pusat pertumbuhan yang sedang rancak menerima pembangunan. Selaras dengan perkembangan ini, Selangor perlu bersedia untuk menerima tekanan pembangunan dari segi pembangunan ekonomi seperti pelaburan, perindustrian, peluang pekerjaan, pembangunan fizikal dan infrastruktur seperti perumahan, sistem pengangkutan awam, pembangunan sosial dan utility seperti kemudahan pendidikan, bekalan air, elektrik, komunikasi ICT. Dalam memberi penekanan kepada pembangunan, kerajaan negeri tidak boleh mengabaikan keperluan menjaga dan memelihara alam sekitar, sumber dan warisan semula jadi, sejarah dan budaya. Selangor sebagai penyumbang terbesar kepada ekonomi Malaysia perlu bercita-cita bukan sahaja untuk memastikan ekonomi berkembang lebih cepat, tetapi juga untuk memastikan pertumbuhan yang berkualiti dari pelbagai penilaian berasaskan petunjuk sosioekonomi. Tumpuan harus diberikan kepada sektor sebenar ekonomi. Walaupun pelaburan langsung asing atau FDI perlu memainkan peranan penting dalam perkembangan ekonomi, usaha juga perlu dibuat untuk memanfaatkan potensi yang belum diterokai dalam pelaburan domestik, termasuk mencipta peluang pekerjaan, peningkatan produktiviti dan peningkatan dalam rantaian nilai daripada aktiviti berasaskan pekerja yang berkemahiran rendah kepada aktiviti pekerja berkemahiran tinggi. Maka strategi belanjawan negeri Selangor 2015 adalah: pertama, membesarkan lapisan kelas menengah. Kedua, menjana pertumbuhan berkualiti. Ketiga, memberdaya ekonomi hawa dan generasi muda. Keempat, pembangunan kejiranan hijau. Kelima, menjana industri budaya dan intelektual. Dan keenam, menyemarak ekonomi desa. Strategi pertama, membesarkan lapisan kelas menengah melalui program hijrah. Dalam usaha kita untuk mencapai keadilan sosial dan pengagihan yang adil, kemiskinan perlu dibasmi di negeri Selangor. Sekiranya kita menggunakan ukuran kemiskinan tegar Kerajaan Persekutuan, iaitu pendapatan isi rumah di bawah RM520, maka Selangor telah bebas dari belenggu kemiskinan tegar. Walau bagaimanapun, pada kadar purata garis kemiskinan kebangsaan RM830 bagi isi rumah, negeri Selangor masih mencatatkan insiden kemiskinan 0.4%. Sebagai negeri termaju, Selangor tidak boleh menggunakan kriteria paras kemiskinan Putrajaya. Oleh itu, kerajaan negeri telah menetapkan paras yang realistik dan bertanggungjawab, iaitu RM1,500 sebagai garis kemiskinan di negeri Selangor. Menurut kriteria ini, 30% daripada penduduk Selangor berada di bawah garis kemiskinan. Menyedari hakikat ini, kerajaan negeri perlu melipat gandakan usaha untuk memartabatkan kelompok ini supaya mereka diupayakan untuk keluar dari putaran ganas kemiskinan. Maka dana bagi mereka menceburkan diri dalam bidang keusahawanan perlu ditingkatkan. Kerajaan negeri akan memperkasakan pembiayaan melalui skim mikrokredit Selangor atau Skimsel dan program mikrokredit miskin bandar atau MIMBAR.
kerajaan negeri akan menaikkan siling peruntukan untuk kedua-dua dana kepada 100 juta ringgit berbanding hanya 70 juta ringgit sebelum ini. Skim sel ditingkatkan kepada 60 juta ringgit, manakala mimbar dinaikkan kepada 40 juta ringgit. Semua program ini akan disepadukan di bawah inisiatif hijrah untuk melonjakkan golongan miskin ini berhijrah memasuki kumpulan berpendapatan menengah. Strategi kedua, menjana pertumbuhan berkualiti, pelaburan, pendidikan, perumahan rakyat dan pelancongan. Kerajaan negeri menyedari kepentingan pelaburan yang mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat Selangor, mencipta kawasan baru yang menyokong kegiatan perkilangan dan pengembangan sektor perkhidmatan. Pelaburan juga mempunyai kesan gandaan atau multiplying effect dari sektor perkilangan untuk membantu industri lain seperti perumahan, komersial, logistik, pusat latihan kemahiran, perkhidmatan kesihatan, industri makanan dan perhotelan. Prestasi pelaburan negeri dalam tahun 2014 terus meningkat. Selangor mencatatkan jumlah tertinggi projek yang telah diluluskan berbanding negeri-negeri lain, iaitu sebanyak 153 projek diluluskan dengan nilai berjumlah 4.85 bilion ringgit. Daripada jumlah modal pelaburan tersebut, sebanyak 2.7 bilion ringgit atau 59% adalah daripada pelabur tempatan dan sebanyak 1.88 bilion ringgit atau 41% adalah daripada pelaburan asing. Sejumlah 9,659 peluang pekerjaan diwujudkan. Bagi memperkukuhkan lagi sektor pelaburan, perindustrian dan perdagangan, kerajaan negeri telah mengambil langkah proaktif dengan melaksanakan penjenamaan semula Selangor State Investment Centre SSIC dengan nama baru iaitu Invest Selangor Berhad. Penjenamaan ini akan memberikan imej baru di peringkat tempatan dan antarabangsa dalam mempromosikan Selangor sebagai destinasi pelaburan dan perdagangan terunggul di peringkat Malaysia dan Asia. Pada tahun 2014, peruntukan belanja mengurus untuk Jawatankuasa Tetap Pelaburan, Perindustrian dan Perdagangan adalah 5 juta ringgit dan promosi pelaburan berjumlah 1.6 juta ringgit. Memandangkan sektor pelaburan amat penting untuk menjana pertumbuhan ekonomi, kerajaan negeri mencadangkan sejumlah 16.6 juta ringgit diperuntukkan bagi tahun 2015 dengan memberi tumpuan kepada aktiviti dan promosi pelaburan melalui usaha ekspo perdagangan bertaraf antarabangsa dan usaha e-commerce. Kita bersyukur negeri Selangor menyumbang 23.7% kepada KDNK Malaysia. Sumbangan Selangor dan Kuala Lumpur dalam ekonomi negara adalah sebanyak 39.2%. Penerusan kerancakan ekonomi ini memerlukan sokongan keupayaan penyediaan bekalan elektrik yang mencukupi dan konsisten. Pada masa kini, kawasan tengah semenanjung Malaysia yang meliputi negeri Selangor dan wilayah persekutuan menggunakan sebanyak 7,537 megawatt per hour, iaitu 40% daripada permintaan tenaga elektrik di Malaysia. Daripada jumlah tersebut, 28.1% merupakan keperluan penggunaan di negeri Selangor. Permintaan bekalan elektrik dijangkakan terus meningkat daripada 7,752 megawatt per hour dalam tahun 2016 kepada 8,242 megawatt per hour dalam tahun 2018. Sekarang berlaku ketidakseimbangan dalam permintaan dan bekalan tenaga elektrik di Selangor. Setelah meneliti penawaran dan permintaan bekalan elektrik,
serta kesannya kepada ekonomi negara, keselamatan dan keselesaan hidup rakyat, maka kerajaan negeri telah mengambil langkah proaktif membenarkan pihak TNB melaksanakan projek talian penghantaran elektrik untuk mengatasi masalah ketidakcukupan bekalan elektrik dan mengelakkan kemungkinan tragedi blackout berlaku di negeri Selangor. Projek ini juga akan memberi pulangan bernilai 20.5 juta ringgit kepada negeri Selangor melalui pengenaan bayaran ganti rugi pembinaan talian penghantaran di atas tanah kerajaan. Tuan Speaker, pendidikan adalah pelaburan modal insan untuk menjamin kesinambungan pertumbuhan ekonomi yang rancak dan dinamis. Kerajaan negeri mahu pembangunan pendidikan sebagai inisiatif rakyat untuk mengangkat mutu pendidikan negara yang berkualiti dan bertaraf global. Demi membudayakan tradisi keilmuan di kalangan masyarakat, kerajaan negeri telah membelanjakan sejumlah 60 juta ringgit kepada Universiti Selangor atau UNISEL bagi menjamin suasana pembelajaran yang kondusif, iaitu sebanyak 23.05 juta ringgit bagi tujuan membaik pulih asrama UNISEL dan sebanyak 40.73 juta ringgit bagi membaik pulih sistem pembentungan di kampus Bestari Jaya. Untuk tujuan pembangunan ICT, satu peruntukan sebanyak 2.65 juta ringgit turut dibelanjakan oleh kerajaan negeri bagi menaik taraf sistem rangkaian komputer. Kerajaan negeri memahami keperluan keuangan untuk membiayai pendidikan anak-anak Selangor. Justru mulai tahun 2015, kerajaan negeri bercadang untuk memperuntukkan sejumlah 10 juta ringgit setahun untuk tabung beasiswa Selangorku, khusus untuk anak Selangor dari desa dan keluarga berpendapatan rendah yang menuntut di UNISEL dan College Universiti Islam Antarabangsa Selangor atau KUIS. Untuk menjayakan prinsip kepelbagaian sejajar dengan falsafah pendemokrasian pendidikan tinggi, kerajaan negeri menawarkan 10 tempat di UNISEL untuk anak-anak orang asli yang akan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan negeri Selangor. Adalah dicadangkan tabung beasiswa ini akan dikenali sebagai beasiswa Sagong Tasi. Pada masa yang sama, kerajaan negeri juga bercadang memperkenalkan dana bantuan sara diri anak Selangor untuk mahasiswa UNISEL dan KUIS dengan peruntukan berjumlah 12 juta ringgit setahun sebagai bantuan awal sebelum mereka menerima wang pendahuluan pembiayaan daripada PTPTN atau pembiayaan pendidikan lain. Kerajaan negeri juga akan meneruskan tabung kumpulan wang beasiswa negeri Selangor berjumlah 16 juta ringgit yang memberikan kemudahan pinjaman boleh ubah atau convertible loans kepada pelajar cemerlang di Selangor. Program hadiah anak masuk universiti akan diteruskan dengan peruntukan sebanyak 8 juta ringgit khusus kepada pelajar sarjana muda dan diploma sepenuh masa dari keluarga yang berpendapatan kurang RM3,000 sebulan. Setiap mereka akan menerima RM1,000 selepas mendaftarkan diri untuk tahun pertama di universiti. Kerajaan negeri ingin membesarkan Brain Bank negeri Selangor dengan mengadakan sejumlah 10 beasiswa bagi pengajian bidang-bidang strategik dan kritikal di peringkat doktor falsafah atau PhD di kalangan anak Selangor. Untuk maksud ini, kerajaan negeri bercadang memperuntukkan 5 juta ringgit. Atas hasrat yang sama, kerajaan negeri akan memperuntukkan geran awal 2 juta ringgit bagi mewujudkan Institut Darul Ihsan ataupun IDE sebagai wahana untuk merangka kebijakan-kebijakan serta menerapkan pemikiran progresif demi kecemerlangan negeri Selangor.
Ikhtiar ini membuktikan komitmen kerajaan terhadap agenda pendidikan dan pengembangan keupayaan serta